Bersama lagi dalam channel Ariful Baki, dan saya nak tunjuk macam mana cara yang paling mudah untuk kita menyediakan tempat tinggal untuk kura-kura darat. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Jadi macam yang kita tahu, kura-kura darat ni habitat dia tak sama macam kura-kura yang biasa kita jumpa tu. Kalau kura-kura akuatik, dia memang memerlukan satu kawasan atau tempat yang berair untuk dia tinggal di dalamnya. Tapi untuk kura-kura darat, seperti contoh yang macam kura-kura sulcata ni, penyediaan habitat dia agak mudah dan senang kalau nak dibandingkan dengan kura-kura akuatik. Kita cuma perlu sediakan beberapa bahan dan kita dah selesai untuk meletakkan kura-kura ni ke dalam tempat tinggal yang kita sediakan untuk dia. Penyediaan tempat tinggal kura-kura darat, kita perlukan yang paling senang, bekas tray ni lah. Ni boleh cari dekat kedai. Memang antara contoh bahan yang boleh kita gunakan untuk penyediaan tempat tinggal kura-kura darat. Ni satu. Yang kemudian kita perlu ada habuk kelapa dan gua untuk dia bersembunyi apabila waktu siang atau dia nak tidur nanti. Kalau kura-kura tu masih saiz baby lagi atau masih kecil lagi, jadi saiz ini, saiz bekas ni dah cukup lah untuk kura-kura tu duduk dekat dalam ni. Jadi dia tak terlalu besar dan ketinggiannya memadai untuk menghalang kura-kura daripada memanjat keluar. Untuk habuk kelapa pula, ini antara yang sesuai kita gunakan sebagai substrate lantai dia. Jadi sebenarnya habuk kelapa ni dia ada dua jenis, satu yang tebal macam ni dan satu dia agak berhabuk sikit lah. Ini nampak dia berdebu sikit. Jadi kalau boleh untuk baby, kita elakkan, kita tak galakkan yang jenis halus berhabuk macam ni lah. Jadi kita galakkan untuk guna jenis yang tebal dan kasar macam ni. Jadi ni kita buka. Sebenarnya ada paket besar, tapi tengok cari dekat Shopee tak jumpa. Jadi ini kita cuma cari dekat Shopee je lah. Sekarang ni apa jenis barang senang nak cari online, jadi kita tekan-tekan sampai depan rumah. Buka. Tabu je sampailah penuh tray ni. Jadi macam ni lah lebih kurang keadaan lantai dia. Bila kita dah tabur dengan habuk kelapa ni, tak sampai separuh pun kita guna benda ni, dah boleh penuh semua ruang dalam tray ni. Bila dah selesai substrate, kita akan letak gua untuk kura-kura tu berehat atau bersembunyi daripada pancaran cahaya yang panas. Jadi kita dah letak ini, kira dah selesai lah ni sebenarnya. Tinggal kita letak kura-kura. Dah siap. Sangat mudah, sangat senang, sangat jimat.
Okey, macam yang saya dah sebut awal tadi, kalau nak dibandingkan habitat kura-kura darat dengan habitat kura-kura air, kurang dari segi bau. Kura-kura air biasanya dia keluarkan bau yang agak kuat dan kita perlu rajin untuk menukar air di dalam bekas kura-kura itu untuk mengelakkan jangkitan kuman dan membuang kotoran dalam air itulah. Tapi untuk kura-kura darat, kita tak terasa sangat bau najis dia sebab substrat ni menyerap bau dan dia tahan lama lah. Dari sudut penjimatannya, kita juga tak menggunakan air yang selalunya kalau kura-kura air kita perlu tukar air dalam kolam tu sekerap yang mungkin. Dan ini dengan cara yang agak simple, dia menjimatkan kos untuk kita sediakan habitat anak kura-kura ni. Okay, paling penting untuk penyediaan habitat kura-kura darat, kita jangan lupakan lampu UVB. Lampu ini membekalkan sumber tenaga yang sangat bagus untuk kura-kura darat. Jadi tanpa cahaya lampu, kura-kura ini mungkin akan mengalami masalah kesihatan seperti tulang yang rapuh dan kerosakan pembesaran dia punya cengkerang. Cengkerang dia akan jadi tak elok lah tanpa cahaya. Jadi kalau kita tak gunakan cahaya lampu ni, kita akan letak dia jemur di bawah cahaya matahari. Cahaya tu memang satu sumber yang penting bagi penyediaan habitat kura-kura darat atau kura-kura sulcata. Lampu ni kita akan pasang pada waktu pagi, waktu siang sahaja. Apabila sudah petang atau dah masuk waktu malam, kita akan tutup lampu ini supaya kura-kura dapat berehat dengan lena. Sebab kura-kura pun dia tahu panas juga walaupun dia perlukan cahaya yang panas ini. Sebab itu penting untuk kita sediakan tempat kura-kura ni bersembunyi di dalamnya untuk dia mengelakkan diri daripada rasa panas daripada lampu. Juga benda yang penting, jangan lupa sediakan bekas makan dan bekas untuk dia minum. Walaupun kadang-kadang kita tengok kura-kura sulcata macam tak minum air, tapi dia tetap perlukan air dan bekas makanan untuk dia makan. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan button subscribe dan terus sokong channel Ariful Baki.